Assalamualaikum dan hai. Jadi kita sekarang dalam video kita yang pertama untuk belajar tentang macam mana nak set up website anda sendiri menggunakan WordPress. So dalam video yang pertama ni kita akan tengok tentang jenis-jenis domain dan hosting. So asas ni benda pertama yang kita kena faham, kena kuasai sebelum nak ada website kita sendiri. Okay. So kita akan tengok slide yang saya dah buat ni. So selepas tengok slide kita akan go practical. Saya akan tunjukkan macam mana nak beli sendiri domain dan hosting anda. Okay. So, sebelum kita masuk pada domain dan hosting, kita nak tengok apa jenis-jenis website yang kita boleh buat menggunakan WordPress. Apa jenis-jenis website yang kita boleh buat? So yang pertama adalah kita boleh buat jenis website jenis corporate ataupun nama lainnya adalah pamphlet. Website corporate pamphlet ni dia senang cerita kalau macam kita masuk website yang macam official website untuk certain company semua, kita boleh buat website corporate macam tu menggunakan WordPress. So website corporate contoh kalau kita masuk website Petronas petronas.com.my. So kalau kita masuk website Petronas, kita masuk yang corporate, dia ada cerita pasal our mission, our goal, siapa kami, semua tu. So itu corporate website kita boleh buat menggunakan WordPress. Kita juga boleh buat blog menggunakan WordPress. Blog ni contoh kalau macam siapa yang pernah baca saya punya blog fidazizi.my. So itu adalah contoh blog di mana saya share artikel-artikel yang terbaru, yang terkini. Contoh saya nak cerita pasal teknik, strategi ni ataupun cara buat iklan di Facebook. So itu saya guna blog. So boleh juga menggunakan WordPress. Yang ketiga adalah jenis mini site atau landing page. Mini site atau landing page senang cakap, contoh yang senang, masa anda daftar untuk dapatkan package video yang package video cara buat website ni, itu adalah satu contoh landing page yang saya buat menggunakan WordPress. So sama juga benda tu dalam WordPress. Okay, yang keempat, kalau nak buat website e-commerce, website macam Lazada, Zalora semua ni, kita boleh buat menggunakan WordPress juga. So kalau macam anda ada banyak produk, boleh guna WordPress untuk buat satu website shop. Nama lain dia adalah shopping cart atau e-commerce. Boleh buat menggunakan WordPress juga. Okay, dan yang kelima, kalau nak buat konsep forum, nak buat macam forum, pun boleh guna WordPress juga. WordPress ada jugalah plugin untuk jadikan WordPress itu sebagai forum. Tapi kalau forum tu heavy, macam banyak sangat user, mungkin boleh cari satu sistem lain lah. Tapi basically secara asas, WordPress kita boleh guna untuk buat forum. So inilah semua jenis website yang kita boleh guna untuk menggunakan WordPress, yang kita boleh buat menggunakan WordPress. Dan sedikit statistik lah. WordPress ni kalau ikut statistik, lebih daripada 50%, lebih daripada separuh website dekat dunia sekarang ni dikuasakan oleh WordPress. Maksudnya banyak orang guna WordPress sebagai dia punya macam framework untuk mereka punya website. Sebab WordPress sangat-sangat fleksibel, sangat-sangat mudah, sangat senang untuk digunakan. Dan anda akan belajar nantilah macam mana nak guna benda ni. Okay? So ini adalah jenis-jenis website yang kita boleh buat menggunakan WordPress. So sekarang kita akan tengok masuk tentang topik domain. Okay, topik domain. So domain ni nak senang faham, domain ni adalah alamat kita punya website. Okay, domain adalah alamat kita punya website. Contohnya contoh saya punya website nama dia firdausazizi.my. So firdausazizi.my itu adalah saya punya domain, alamat saya punya website. Dan hosting ni pula dia macam rumah. So kalau macam kita ada domain, kita ada alamat tapi tak ada rumah. So orang datang tak ada benda, kosong. So tak jadi juga. So bila kita nak buat website, itulah kita kena ada domain, alamat rumah kita, dan hosting ni supaya orang datang dia boleh masuk rumah kita, tengok ada apa dalam rumah kita. So dia kena ada dua-dua, domain macam alamat, hosting macam kita punya rumah. So memang apa pun website confirm kena ada dua-dua ni. Okay, so ni just nak fahamkan. So dari segi jenis domain, dia ada dua jenis. Satu nama dia top level domain. Top level domain contoh kalau kita nampak website guna .com, .net, .biz. So ini semua adalah top level domain di mana dia ada satu je .com, net. So dia satu je. So ini nama top level domain. Top level domain ni sesuai kalau macam kita nak main dengan pasaran antarabangsa, international, ataupun kalau macam kita punya bisnes memang international. So orang masuk dari mana-mana pun dia nampak .com. Dia tak nampak kita dari negara mana. Sini contoh top level domain. Ada banyak lagi lah info. Okay, semua yang ada apa-apa semua itu nama dia top level domain. Yang jenis kedua, nama dia adalah country code punya top level domain, TLD juga, tapi dia ada country code. Contohnya .com, .my, .net. So dia ada tambahan .my di belakang. Macam contoh saya punya blog firdausazizi.my, maksudnya saya menggunakan country code top level domain. So dia ada dua jenis domain.
Nak guna yang mana pun tak ada masalah. Cuma kena faham bahawa kalau macam saya guna domain.my ni, orang nampak je saya punya domain, orang tahu yang saya punya website adalah untuk orang Malaysia ataupun saya adalah orang Malaysia. So dia sebenarnya fokus market adalah Malaysia. Jadi kalau macam kita nak target market international, biasanya tak perlu ada domain, tak perlu guna country code. Tapi kalau kita nak target just local market, ada country code tak ada masalah, boleh digunakan. Okay. So dan harga domain adalah berbeza mengikut jenis domain. Contoh kalau anda lihat ni, domain.com sekarang punya harga dalam range 50 ke 60 ringgit untuk setahun. Untuk setahun, sebab ni domain ni kita akan renew setiap tahun. Domain.com.my 60 ke 90 ringgit, domain.my dalam 90 ke 120. So dia ada range sebab dia ikut orang yang jual. Orang yang jual ni namanya domain registrar. So ada certain company jual harga murah, ada certain company jual harga mahal sikit. So kita boleh pilih lah kita nak beli dengan yang mana. Tapi ni sekarang ni range harga lebih kurang macam ni, 50 ke 60 untuk domain.com, 60 ke 90 domain.com.my, dan domain.my adalah domain yang paling mahal lah setakat ni. Okay, dan domain ni perlu renew setiap tahun sebab ni adalah tahunan. Dan kalau kita lewat renew domain, kita tangguh-tangguhkan, tiba-tiba dah expired hari ni tapi kita lupa nak renew. So kita akan kena penalty denda. Dan bila domain tu dah expired, domain tu dah tak boleh guna pun. So bila orang masuk website, dia tak dapat nak access kita punya website sebab domain tu dah expired. Okay, so ini just harga domain. Dan sedikit info tambahan tentang domain. Okay. Sedikit info tambahan tentang domain. Okey, domain tidak menentukan prestasi website. Okey, domain tidak menentukan prestasi website. Jadi kita masuk prestasi ni dari segi kelajuan website, kestabilan website tidak ditentukan oleh domain. Jadi kita boleh pilih domain dengan mana-mana company, tak ada masalah. Nak pilih yang murah ke, nak pilih yang dapat free ke apa, tak ada masalah sebab domain tidak menentukan prestasi website. Prestasi website ditentukan oleh hosting. Okey, betul Okey, yang kedua, bila kita beli domain ni, kita boleh transfer antara company. Maksudnya kalau macam contoh tahun ni, saya beli dengan company A. Tahun depan saya nak beli dengan company B. Saya nak pindahkan company B, so saya boleh tukar-tukar company, tak ada masalah. Nama ni domain transfer. So kita boleh tukar-tukar. Okey, yang ketiga, domain local. Domain contoh domain.my. Yang saya guna contoh saya guna domain.my. Dia lebih mudah ranking dekat local market. So kalau macam saya nak target market Malaysia, saya guna domain.my, saya lebih mudah untuk ranking dekat Malaysia. Itu secara teori dia lah macam tu. Tapi cara nak ranking ni maksudnya keluar bila orang search kat Google. Itu maksud ranking. Bila orang search, contoh orang search pasal apa-apa, saya punya website keluar kat Google, itu maksudnya ranking. Dan biasa bila kita buat website, kita nak seboleh mungkin kita nak cuba ranking dekat first page Google. Maksud orang search dia terus nampak kita punya website dekat halaman yang pertama. Okay, so ini sedikit tentang domain. Okay, so sebentar sekejap. Okay, dan untuk domain, kalau macam anda baru nak bermula, baru nak try buat website, saya biasa recommend start dengan domain.com sebab ramai orang bila dia tahu nama domain, dia akan assume yang domain tu menggunakan .com. So contoh macam saya punya nama domain pun Fidah Azizi, orang akan assume yang Fidah Azizi itu adalah fidahazizi.com biasanya. So kalau macam baru nak start buat website, biasanya guna domain.com paling mudah, paling selamat dan paling murah pun. Okay, so boleh guna dengan domain.com. Okay, yang kedua, okay, kita akan masuk topik tentang hosting pula. So apa itu hosting? Okay, so tadi kita dah tengok hosting tu adalah ibarat rumah. So bila tersebut tentang rumah ni, rumah ada yang besar, ada yang kecil, ada banyak jenis. Ada yang semi-di, ada yang terrace, ada yang bungalow. So sama juga hosting pun dia ada macam-macam jenis hosting. Dan hosting ni sebenarnya menentukan prestasi kita punya website. Rumah yang besar boleh tampung ramai orang datang. Rumah kecil mungkin tak ramai orang datang, barang pun nak simpan banyak pun tak boleh. So itu hosting dia ibarat macam senang faham, hosting ni macam rumah. Okay, hosting macam rumah. Alamat tu tak kisah nak letak mana-mana, tak ada masalah. Okay, so dia ada beberapa jenis hosting. Dia ada banyak sangat, so kita akan tengoklah apa jenis hosting ada. So yang pertama, nama dia adalah shared hosting. Shared hosting ni maksudnya kita berkongsi hosting dengan orang-orang lain. Nanti saya akan tunjuk gambar supaya lebih mudah faham. Okay, yang kedua namanya dedicated server. Server yang dedicated, so kita akan tengok juga di gambar. Yang ketiga adalah VPS ataupun virtual private server. Dan kita ada cloud. Yang keempat adalah cloud hosting. Okay. So inilah, tapi dia basically ada banyak lagi lah. Kalau macam kita buka company hosting website, dia akan ada banyak jenis hosting. So ini yang utama yang saya share di screen adalah
hosting yang biasa, yang kebanyakan orang guna, yang biasa ada. So yang saya recommend nama dia shared hosting. So ini adalah contoh konsep shared hosting. So hosting ni, hosting dia macam satu komputer lah, dia macam satu komputer. Bila kita guna shared hosting, dia ibarat kita berkongsi, kita tumpang ramai-ramai dekat dalam satu server ni. Macam contoh kalau rumah ada sublet atau kita kongsi bilik kan. So sama juga shared hosting, kita akan kongsi ramai-ramai. So bila kita kongsi ramai-ramai, cost dia sangat-sangat murah. Dia affordable lah, dia sangat-sangat murah. Kita kalau baru nak start, shared hosting ni memang yang paling affordable lah, yang kita paling senang nak bermula. Cuma dari segi prestasi, dari segi keselamatan pun dia tak berapa dia macam okey lah kalau baru nak start. Tapi kalau macam dah advance sikit, dah trafik banyak, website kita dah semakin besar, shared hosting ni mungkin tak mampu nak tampung anda punya website. Tapi for start tak ada masalah. Okay, so yang kedua adalah dedicated server. Dedicated server maksudnya satu server kita guna seorang sahaja. So bila kita guna seorang, harga dia memang sangat-sangat mahal, cuma prestasi dia bagus. Dia laju, boleh masukkan banyak benda, tapi cost dia memang sangat-sangat mahal. So kalau shared hosting ni biasa setahun kita boleh bayar dalam mungkin RM100. Kalau dedicated hosting setahun mungkin sebulan mungkin RM100 lah. So harga dia memang sangat-sangat beza. Okay, yang ketiga ni ada VPS ataupun virtual private hosting, virtual private server. Dia ada satu server ni, tapi dia akan pecahkan kepada beberapa orang akan guna serentak. Cuma setiap orang tu dia akan ada resource yang dia punya khas resource ni. Maksud resource ni dari segi hard disk, dari segi RAM, dari segi memory dia akan ada spesifik dia punya sendiri. So cost dia lebih mahal berbanding shared hosting, tapi lebih murah daripada dedicated hosting. Ini pun kalau macam kita dah server kita punya trafik dah tinggi, yang shared hosting dah tak mampu nak tampung, biasanya shared hosting kita boleh upgrade pergi VPS. Kalau macam kita punya trafik dah tinggi, daripada VPS kalau dah tak mampu tak boleh nak guna VPS, kita mungkin kena guna dedicated hosting. Sebab harga VPS pun setahun dia biasa kena bayar bulan-bulan jugalah. Dia depends on hosting, tapi harga dia tidaklah semahal dedicated hosting. Okay, dan yang keempat nama dia cloud hosting. So cloud hosting ni kita akan maknanya kita akan letak kita punya website. Dia konsep cloud ni, kita punya website akan tumpang, akan menggunakan beberapa server dekat cloud ni macam dekat awan lah. So kita akan guna banyak. So kita bukan bergantung pada satu server sahaja. Maksudnya kalau satu server down, kita akan ada server-server lain sebagai backup dia. So cloud hosting ni dia biasanya dia mudah, nama dia scalable. Maksudnya kalau kita nak upgrade senang, sebab kita ada banyak resource yang kita boleh expand, kita scale. Dari segi cost tidaklah semahal dedicated hosting. Dia tak semahal dedicated hosting. So contoh kalau macam saya punya hosting sekarang, saya menggunakan cloud hosting. Sebab saya punya server trafik alhamdulillah boleh kata tinggi, dan saya menggunakan saya nak performance yang bagus, sebab saya nak orang masuk sini website laju, nak baca senang kan. So sebab itu saya menggunakan cloud hosting. So ini contoh dia. Okey, hosting ni dia ada satu, sebab dia macam server lah, dia macam komputer. Hosting memang server lah. Server ni dia macam komputer. So dia ada operating system. Biasanya kalau macam kita guna laptop, mungkin kita guna Windows, ataupun ada yang guna Mac OS, ataupun ada yang guna Linux. So sama juga operating system untuk server dia ada dua jenis. Yang pertama namanya Linux. Linux ni maksudnya dia sejenis operating system lah. Yang kedua nama dia Windows. Okay. Untuk server biasanya kita akan guna Linux. Okay. Untuk server biasanya kita akan guna Linux. Tak perlu risau kalau tak pandai guna Linux, tak ada masalah. So server ni just maksudnya dia punya OS sahaja Linux, tapi kita tak perlu nak guna programming ke apa, kita tak perlu tahu guna Linux pun tak ada masalah. Sebab ni just operating system lah. Maksudnya kita punya website dia akan run on Linux nanti. Tapi tak apa, just pilih Linux tak ada masalah. Windows ni sebab kebanyakan website dia lebih compatible dengan Linux. Windows ni dia ada sedikit restriction sikit lah. Okay, so sebab nanti bila nak beli server dia akan ada mention tentang Linux. So tak perlu risau. Dia submit je Linux. Saya masa dulu masa tak ada ilmu, masa nak belajar sendiri, saya nak beli server, saya masa nak beli hosting tu saya cakap, Linux ni aku tak hati pakai. Tapi bila saya buat research, saya belajar semua, baru tahu Linux adalah OS yang terbaik, yang paling bagus untuk kebanyakan website. So server just ambil Linux, tak ada masalah. Yang seterusnya, yang seterusnya dari harga hosting, tadi saya dah sebut sikit beberapa harga hosting. So dia berbeza ikut jenis. Shared hosting yang paling murah boleh dapat dalam RM60. Ada yang lagi murah tapi mungkin dia punya performance tak berapa bagus lah. Tapi RM60 ni kalau macam ada kekangan kewangan, boleh start dengan RM60, tak ada masalah. Just untuk ambil feel macam nak setup. Dan
Hosting sama macam domain, kita perlu renew setiap tahun. Okey, kita perlu renew setiap tahun ataupun ikut kontrak. Ada setengah hosting provider dia jual hosting untuk 3 tahun terus, ada yang 5 tahun terus. So, kita kena renew setiap tahun ataupun ada yang jual bayar bulan-bulan, ikut kontrak kita macam mana. Okey. Okey, dari segi hosting spec, sebab hosting ni dia macam rumah, dia ada macam-macam, dia ada storage dia. So, ini contoh, bila nak beli hosting, dia akan ada mention tentang, dia akan sebut tentang disk space, berapa banyak size capacity data yang kita boleh simpan dekat kita punya website. Yang kedua, kita akan ada bandwidth. Maksudnya dia macam macam kita guna phone, kita phone ada broadband data dia kan. So hosting pun sama juga, ada berapa bandwidth, berapa data yang kita boleh transfer daripada hosting kita kepada pembaca. So bila ramai orang baca, bandwidth dia akan guna tinggi. So dia akan ada spec ni juga tentang bandwidth ataupun page view atau visitor. Yang ketiga, dia akan ada satu hosting ni kadang-kadang kita boleh guna untuk beberapa subdomain. Subdomain ni contoh dia, kalau macam saya punya domain fidahazizi.my, saya boleh buat satu subdomain nama dia abc.fidahazizi.my ataupun xyz.petronas.com.my contoh, ataupun nama mungkin saya boleh buat subdomain blog.farmes.com.my. So itu subdomain, dia tambah kat depan domain tu. So satu hosting ni biasanya kadang-kadang kita boleh tumpang beberapa subdomain. So kita kena tengoklah dia punya ni. Yang kedua, yang keempat ni, satu hosting kadang-kadang kita boleh guna untuk beberapa domain sekaligus. Contoh dia, kalau macam saya ada 5 domain, kadang-kadang 5 domain tak maksud saya perlu beli 5 hosting. Okay? Kalau saya ada 5 domain, tidak bermaksud saya perlu beli 5 hosting. Saya boleh guna 5 domain dalam satu hosting, provided hosting ni dia memang boleh tampung sampai 5 domain. So itu kena tengok berapa add-on domain yang hosting tu boleh tampung. Nanti kita akan tengoklah praktikal nanti. Okay, yang kelima, dia akan ada tentang satu benda nama dia MySQL database. Masuk MySQL database ni, dia mungkin ni susah sikit nak faham lah, tapi konsep dia macam ni. Setiap website yang kita install, yang kita pasang kat kita punya server, dia akan guna satu database. Database ni dia guna untuk simpan semua data kita punya website. Data dia disimpan dalam format database. So kalau kita punya hosting boleh pasang satu MySQL database sahaja, maksudnya kita boleh pasang hanya satu website. So kalau macam hosting tu boleh buat sampai 10 MySQL database, so hosting tu kita boleh install sampai 10 website. So yang menentukan berapa banyak website yang kita boleh install pada satu hosting adalah jumlah database yang diberi dalam hosting package tersebut. Okay, so email account sama juga. Setiap hosting dia akan ada, kita boleh guna email account. Contoh dia, kalau macam saya punya website fidahazizi.my, so saya boleh buat email contoh hi@fidahazizi.my, atau saya boleh buat admin@fidahazizi.my. So bila kita beli hosting, dia akan beritahu berapa banyak email account yang kita boleh install. Okay, dan sedikit beberapa info tambahan dah untuk tentang hosting yang anda perlu tahu. Okay, yang pertama, hosting dia menentukan prestasi website. Macam saya cerita tadi lah, prestasi website ditentukan oleh kita punya hosting, bukan domain. Beli domain dengan mana-mana company tak ada masalah, sebab domain tidak menentukan prestasi website. Hosting tu yang penting. Jadi bila nak pilih hosting ni, kena cari satu hosting provider yang bagus. Pilih spek yang bagus dan service provider yang bagus, sebab dia menentukan prestasi kita punya website. Dan saya pernah guna beberapa hosting provider, ada yang bagus, ada yang tak. Bila tak bagus, memang stress, website down, slow kan. So cari hosting provider yang bagus. Okay, dan bila kita guna dah ada hosting ni, kita boleh tukar-tukar hosting provider, tak ada masalah. Cuma nak pindah hosting provider, dia tidak semudah nak tukar domain. Nak tukar domain provider. Hosting provider dia leceh sikit, sebab kita ada, contohlah kita nak pindah rumah. Kita nak pindah rumah tu bukan senang, nak kena pindah, angkut barang semua, pindah rumah yang baru. Sama juga hosting ni. Bila pindah, kena angkut semua barang, pergi hosting yang baru. Proses tu agak leceh sikit. So nama dia server migration. So kalau macam tips sikit lah, kalau macam anda nak tukar hosting provider, cari satu hosting provider yang boleh tolong migrate kan. Dia boleh tolong migrate data dari hosting lama dengan percuma. So ada beberapa hosting provider, dia provide free migration. Okay, so dekat mana anda nak beli hosting ni? Dekat mana nak beli? Okay, dia ada dua pilihan. Satu company yang local, maksudnya local punya company. Yang kedua adalah company yang international. Dan dari segi harga, biasanya company local jauh lagi murah berbanding company international. So tengoklah kita nak guna yang mana. Dua-dua tak ada masalah sebenarnya. Dua-dua tak ada masalah. Cuma kalau macam kita nak target pelawat dari Malaysia, daripada local ni, better guna hosting local. Kalau kita nak main market international, boleh guna international punya hosting. Harga pun sangat-sangat berbeza. So ini contoh beberapa hosting provider local. Okay, yang pertama nama dia NetKL. NetKL. So saya NetKL ni saya guna untuk saya punya wife, dan
bagi saya setakat ni NetKL antara yang paling bagus lah yang saya pernah guna hosting provider lokal. Bagus ni maksud saya laju dan dia punya support sangat-sangat bagus. Okay, so ni NetKL. So kalau nak beli hosting NetKL, anda boleh guna link ni, fiazi.my/netkl. Okay, so ni saya punya link affiliate So anda beli ni, saya akan dapat sedikit commission lah. Okay, yang kedua Server Freak, bagus juga. Saya pernah ada pengalaman guna dan ramai juga internet marketer guna Server Freak. Dia punya performance okay. Harga mahal sikit lah berbanding dengan NetKL. NetKL ni kita ada hosting, dia package paling murah RM60 setahun untuk hosting dengan domain. RM60 setahun untuk hosting dengan domain. Ataupun kalau nak lebih sikit, ambil yang RM100 setahun pun ada juga, dapat sekali domain percuma. Server Freak harga dia mahal sikit lah berbanding NetKL. Ada SKSA Technologies, ada Data KL, ada Exabyte dan ada Sinjiro, ada macam-macam lagi lah. Tapi saya recommend NetKL ni yang bagus berdasarkan pengalaman saya. Yang macam Sinjiro, Exabyte saya pernah guna, cuma ada sedikit, ada benda lah yang saya tak berapa puas hati. So seperti saya mention juga lah sini, just in case ada yang nak try guna kan. Exabyte Sinjiro antara yang mahal sikit lah, yang premium. Dia mahal sikit. Okay, dari segi international pula, kalau macam nak main market international, antara hosting provider ada GoDaddy yang famous ni, GoDaddy, HostGator, Bluehost, dan yang saya pernah guna dan saya masih guna adalah InMotion. Dan daripada empat-empat ni saya suka sangat recommend InMotion lah. InMotion ni bagi saya performance dia sangat-sangat bagus, laju, stable, support pun sangat-sangat bagus. Yang lain ni semua saya tak pernah cuba. Cuma berdasarkan forum, saya baca review forum semua, support dia tak berapa bagus lah. Server dia pun slow sikit lah berbanding InMotion. Tapi kalau nak guna boleh try lah, explore. Okay, sedikit tips untuk kalau yang macam nak guna GoDaddy, HostGator dan Bluehost ni, pastikan anda baca package hosting tu secara detail, sebab kadang-kadang dia ada banyak macam trik sikit lah. Dia bukan nak cakap dia tipu ke apa, tapi dia macam permainan bahasa dia agak power lah. So just pastikan anda tidak tertipu dengan ni. Okay, so ni international hosting, harga jauh lagi mahal berbanding dengan local. Local boleh dapat RM60, RM100, tapi international tak dapat lah harga macam tu. Okay, so itu just basic kan tentang domain hosting. So kita sekarang akan tengok practical macam mana nak beli domain hosting, dan saya akan tunjuk contoh untuk NetKL. Saya akan tunjuk contoh untuk NetKL. Okay, jadi untuk NetKL, kalau nak senang, anda pergi masukkan fidahazizi.my/netkl dan nanti anda akan dibawa ke screen ke halaman NetKL punya website. Okay, so ini adalah hosting dia dekat sini kan. Nampak? Terus masuk, dia akan terus pergi ke hosting. Pilih hosting for beginners. Tapi kalau nak guna advance boleh lah, harga dia mahal sikit. So contoh hosting for beginners. Ataupun kalau nak ambil atas ni pun ada for beginners Okay. Yang for WordPress ni boleh juga, tapi harga dia lebih mahal. So just yang ni pun dah okay. Okay, klik for beginners. So ini adalah package yang disediakan oleh NetKL. Dia ada 3 package lah yang disediakan oleh NetKL. Dan harga dia berbeza lah, RM60, RM100 dan RM200. Dan dari segi, kalau saya zoom sikit. Okay. Kita compare dua package ni, yang RM60 dengan yang RM100, silver dengan gold. Okay. So tengok kan, benda yang saya dah terangkan dalam slide tadi. So benda pertama, dia akan hosting provider dia akan bagi tahu berapa disk space yang kita boleh guna. So kalau macam tengok kat sini, silver 500 MB, yang kedua gold ni adalah 2GB. Maksudnya kalau silver ni kita boleh simpan data dari segi macam gambar ke apa benda semua 500 MB sahaja, 500 MB. So dia sangat-sangat kecil. Tapi kalau nak start, kalau ada kekangan kewangan tapi nak try buat website, 500 boleh lah guna ni, tak ada masalah. Tapi kalau nak selesa, yang ni pun dah cukup. Tapi kita boleh upgrade nanti. Kalau macam contoh anda start dengan silver package, tiba-tiba hosting dah penuh, anda boleh upgrade pergi gold. Tak ada, biasanya boleh buat macam tu. So boleh tanya hosting provider lah. So ni dah ada monthly bandwidth. Maksudnya inilah bandwidth yang boleh ditransfer setiap bulan, 10GB. So ini biasanya lebih daripada cukup. Okay, ini biasanya lebih daripada cukup. Inilah biasanya concern bandwidth biasanya lebih daripada cukup. So sini MySQL database. So kalau dekat sini dia cakap ada satu database sahaja yang diberi. Maksudnya kita boleh install satu website sahaja. Yang ni kita boleh install sampai 5 website. Sebab jumlah website yang kita boleh install adalah berdasarkan jumlah database yang kita dapat. Okay, add-on domain first silver package tak ada, yang ni kita boleh pakai 5. Maksudnya kalau saya beli domain MyGoldX ni package, saya boleh guna untuk
5 website dan saya boleh tambah 5 domain dekat saya punya hosting ni. So kalau saya ada 5 domain ni, saya beli yang RM100 pun dah boleh guna untuk ke 5 domain yang saya dah ada. Okay, park domain ada 5, maksudnya okay, maksud park domain ni, kalau macam contoh saya punya website nama dia firdausazizi.my, saya boleh dan saya ada satu lagi domain nama dia firdausazizi.com. Firdausazizi.com saya tak guna untuk website pun, saya just nak redirect. Saya nak orang masuk firdausazizi.com, dia pergi firdausazizi.my. So saya boleh park domain firdausazizi.com tu dekat saya punya hosting. So park ni maksudnya saya tak guna untuk website pun. Cuma bila orang masuk tu saya redirect dia pergi firdausazizi.my. So ni contoh park domain. Subdomain unlimited, maksudnya saya boleh guna untuk banyak subdomain. Kalau ni tak ada, maksudnya tak ada subdomain. Email account 3 ni unlimited. Okay, dan untuk kedua-dua package NetKL ni, RM60 dengan RM100, bila kita beli hosting tersebut, kita akan dapat satu domain.com percuma. Kita akan dapat satu domain.com percuma. Okay, so contoh saya nak ambil yang ni, yang gold package. So saya just click order now. Okay, dan dia akan minta satu apa nama domain yang kita nak guna. Contoh dia, saya nak guna nama domain contoh So dan saya kena check domain ni available atau tak. So contoh saya ambil field 2017. So dia akan check tengok okay. So bila dia cakap okay, barulah kita boleh guna untuk teruskan. So harga kat sini tak perlu risau, tak perlu bayar. Sebab bila kita ambil hosting, kita akan dapat domain ni percuma. So ni tak perlu bayar. Tapi kalau nak beli domain tambahan, inilah harga dia. Okay, so ni contoh. Saya klik continue. So minta maaf. So dia akan beritahu lah package apa yang kita nak ambil, harga dia berapa, dan kita akan dapat satu free domain. So tak perlu risau, tak perlu bayar pun untuk domain yang kita dah beli tadi, sebab kita akan dapat percuma. So lepas dah tengok semua ok, just tekan continue. Okay, ID protection ni, bila kita beli domain, orang boleh tahu siapa pemilik domain ni. Orang boleh search, ataupun nama dia orang boleh whois, WHOIS. Orang boleh whois, tengok siapa pemilik domain ni. Kalau kita tak nak orang tahu siapa pemilik domain ni, kita boleh beli nama dia ID protection. So orang takkan tahu siapa tuan punya domain ni. Tapi benda ni optional lah. Bagi saya tak perlu pun tak apa. Tapi kalau rasa nak rahsiakan, boleh ambil lah benda ni. Okay, so just skip je. So dia beritahu okay, berapa nak kena bayar semua ni. Lepas tu tekan butang checkout. Okay, bila butang dah checkout ni, kita just masukkan lah details, masukkan nama semua ni, masukkan so dia bila kita beli domain dan hosting, memang kita kena masukkan alamat semua, alamat, nombor telefon, email address semua. So just masukkan betul-betul dan pastikan kita ingatlah password kita nanti, sebab bila kita nak set up, bila kita nak access kita punya details domain hosting, kita boleh kita kadang-kadang kena login masuk ke kita punya NetKL punya ni. So just pastikan kita tahu apa password dia. Dan email address, pastikan guna email address yang aktif, sebab semua detail domain dan hosting dia akan hantar ke kita punya email. Okay, so ini semua just ni. Dan untuk pembayaran, kita boleh bayar guna bank transfer. Maksudnya kita boleh transfer guna Maybank to you, CIMB Clicks ke apa. Ataupun kita boleh pilih untuk bayar guna PayPal, tak ada masalah, mana-mana pun boleh. Kalau pilih untuk bayar guna PayPal, dia akan ada charge tambahan RM6.40. Kalau kita bayar guna bank transfer, tak perlu bayar, tak ada charge tambahan. So lepas kita dah klik ni, contoh kita dah agree semua dan tekan complete order, nanti kita akan dapat email lah. Kita akan dapat email bagi tahu yang kita dah ada tempahan dengan NetKL. So lepas dapat email tu, kita bayar lah. Kita bayar, kita hantar bukti pembayaran ke pihak NetKL dan mereka akan aktifkan kita punya account dalam masa biasa tak sampai sejam pun account kita dah aktif. Tapi bergantung lah, kalau macam tengah malam mungkin lambat sikit. Okay, so bila domain kita dah bayar semua, kita akan dapat email, beberapa email daripada NetKL. So semua tu saya akan cover dalam video yang akan datang, di mana saya akan kongsi dengan anda dah ada domain dan hosting, macam mana kita nak install kita punya WordPress dalam kita punya domain. So itu saja untuk video kali ni. So lebih kurang dalam setengah jam lebih lah kita video ni. Jadi harap sangat lepas anda tonton video yang pertama ni, anda dah faham tentang domain dan hosting, dan pastikan anda cuba beli yang murah pun tak ada masalah, cuma sebab rugi anda dah tengok video tapi anda tak cuba buat benda ni. Okay, so try beli domain dan hosting,
try beli domain hosting. Lepas tu sambung tengok video yang kedua. Tengok macam mana nak install WordPress. Okay. So kita jumpa dalam video kita yang kedua nanti. Assalamualaikum dan bye.